Okey. Awak tolong PM Izzati. Izzati siapa Izzati? Ada suruh dia masuk balik Dia terkeluar pula. Siapa boleh PM Izzati tu? Izzati. Suruh masuk balik. Okey, boleh Okey, aku sambung. Kenapa kita kena belajar asal nombor? Okey. So asas nombor ni yang selalu kita gunakan asas nombor dalam kehidupan kita seharian ni adalah asas 10 yang kita selalu gunakan. Bila awak belajar asas nombor, awak akan jumpa asas lain daripada asas 10. Okey? Kalau cikgu besarkan macam ni, okey tak? Boleh nampak tak? Lagi besar ke? Lagi besar ke sama je? Kalau cikgu besarkan macam ni? Besar Okey, cikgu teruskan Okey, apa yang kita belajar hari ni? Kita nak belajar asas nombor. Siapa boleh baca kalau nampak? Seorang tolong bacakan. Tevisha tolong bacakan boleh? Boleh cikgu. Okey. Asas nombor ialah kunci untuk segala pengiraan dalam kehidupan harian. Antara bidang yang boleh diceburi ialah sains komputer dan bidang-bidang lain yang menggunakan teknologi maklumat sebagai asas penyelidikan dan pembangunan, research and development, seperti bioteknologi, teknologi reka bentuk, aerokasa, farmasi dan sebagainya. Okey, ini adalah bidang-bidang penyelidikan teknologi maklumat yang awak perlu tahu dah. Kalau siapa yang ada ambil teknologi maklumat, boleh lebih detail boleh tahu lebih detail. Seperti bioteknologi, teknologi reka bentuk aero angkasa, farmasi dan sebagainya. Okey, seterusnya ini pernah tengok kan cerita The Matrix ni, Matrix. Kita ada banyak nombor-nombor 100110 kan. Ini adalah kalau tengok filem ni kan, ini semua nombor-nombor asas dalam komputer dalam binary number. Okey, seterusnya. Asas nombor mewakilkan dan menjelaskan nombor dalam pelbagai asas dari segi angka, nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor berdasarkan proses pengumpulan. Asas nombor ialah sistem nombor yang merangkumi nombor digit antara 0 hingga 9. Sistem nombor terdiri daripada pelbagai asas nombor. Asas 10 atau desimal merupakan asas yang digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu, asas yang kita selalu gunakan adalah desimal, asas 10. Okey, asas 10 mestilah terdiri daripada nombor yang kurang dari 10. Apa nombor yang kurang daripada 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi itu nombor yang kita selalu gunakan dan dia adalah asas 10. Lagi satu cikgu nak ingatkan kat sini, awak boleh buka buku 2 Sekarang bab 2 awak boleh guna buku 2. Boleh guna buku 2 untuk ambil nota. Ni awak boleh ambil gambar ni, ambil nota. Salin sikitlah nota kan sebelum cikgu bagi latihan. Dengar Jelas tak? Boleh dengar tak? Kelas? Boleh. Okey, boleh guna buku 2. Okey, seterusnya, tahukah anda nombor yang digunakan dalam sains komputer? Biasanya lah kalau kita nak buat program atau sebagainya, nombor dalam sistem komputer tu dia cuma ada 2 nombor je. Iaitu asas 2. Asas 2 kita akan jumpa 1 dengan 0, 0 dengan 1. Sebab nombor asas 2 mesti nombor yang kurang daripada 2. Jadi asas 2, nombor yang kurang daripada 2 adalah nombor 0 dan nombor 1. Okay. Asas nombor seperti dalam asas 2, 8 dan asas 10 dan asas 16 antara asas yang digunakan untuk sistem komputer. Asas 2 ni nombor yang kurang daripada 2. Asas 8, nombor yang kurang dari 8. Asas 10, nombor yang kurang dari 10. Dan asas 16, nombor yang kurang daripada 16. Okey, 16 tak masuk Okey. So asas nombor ialah nombor yang merangkumi digit 0 hingga 9. Okey. Yang ni kita dah baca tadi. Okey, asas 10 tengok sini. Yang ni penting So kalau awak nak ambil gambar boleh, nanti salin dalam buku nota awak. Asas 10. Nombor yang kurang dari 10. Asas 9. Nombor yang kurang dari 9. 0 hingga 8. Asas 8.
nombor yang kurang dari 8, 0 hingga 7. Asas 7, nombor yang kurang dari 7, 0 hingga 6. Okay. Asas 6. Asas 6 apa? Asas 6 apa? Nombor yang kurang dari 6. Apa dia? Siapa nak jawab? 0 Apakah hingga nombor 5. 0 hingga 5. Okey. Setiap asas mempunyai digit kosong kerana digit yang kurang daripada dia. Okey. Jadual menunjukkan digit yang digunakan dalam asas 2 hingga asas 10. Okey, tengok sini. Ini yang tadilah cikgu rumuskan. Kalau asas 2, nombor yang kurang dari 2. Asas 3, nombor yang kurang dari 3. Kalau nak ambil gambar ni pun boleh ambil gambar ni, kemudian tu nanti awak salin balik dalam buku nota awak. Dalam buku tab pun ada ya. Okey, seterusnya. Siapa lagi tak masuk ni? Ada 13 orang. Izzati mana? Tadi dia keluar, masuk balik ya. Okey. Seterusnya. Nombor yang terkandung dalam setiap asas. Okey, asas 2. Ada nombor 1 dan nombor 1 iaitu 10. 1, 1, 1, 11, 100, 101, 110, 111. Ini adalah nombor asas 2 lah dan ada seterusnya ada lagi yang seterusnya. Okey, kalau asas 3, 1 tu sebagai asas 3, 2 sebagai asas 3 lah. 10 ni makna nombor 3. Nombor 3 kita tak boleh tulis 3. Kita kena tulis nombor yang kurang daripada 3 lah. Ada nombor 1 dengan nombor 0. Nanti cikgu akan terangkanlah bagaimana kita dapat nombor-nombor ni. Okey, nombor asas 3. Ni asas 3, 11, 12, 20, 21. Dia akan naik balik lepas 11 dia habis, dia naik 12 pula. Lepas tu 20, 21. Okey, seterusnya asas 4. Ada 1, 2, 3 masuk, 3 masuk. Dapat yang keempat, dia akan jadi 10. Yang kelima, dia akan jadi 11. Yang keenam, dia akan jadi 12 balik. And then yang ketujuh, seterusnya 1, 3. Okey, asas 4. Asas 5 macam tu. 1, 2, 3, 4 masuk. Sampai yang kelima dia akan jadi 10. Sampai yang keenam 11, 12 dan seterusnya Okey, asas 6 pula sama juga, dia akan masuk 1, 2, 3, 4, 5 sebab 5 ni adalah nombor bawah daripada 6. Okey. So pada digit yang ke-6 dia akan jadi 10 dan pada yang ke-7 dia akan jadi 1, 1. Okey, bolehkah kamu tahu bagaimana tentukan asas nombor di bawah? Boleh lagi tak? Katalah ni 1046. Macam mana nak tentukan? Okey? Bolehkah kamu tentukan asas bagi nombor di bawah? Awak rasa asasnya asas apa? Asas apa? Tengok nilai maksimum dia 6. Nilai maksimum dia 6. So asas apa awak rasa? Dia tak boleh lah asas 2, tak boleh asas 3, asas 4 tak boleh, asas 5 pun tak boleh. Asas 6 tak boleh juga. So awak rasa asas apa yang boleh masukkan nombor ini? Asas apa? Asas 7, asas 8, asas 9, asas 10. Maknanya asas tu mesti nombor lebih besar daripada 6. Boleh faham ya? Faham ya? Okey, seterusnya. Ini kalau awak nak klik link ni lah, nanti cikgu share link ni lah. Awak boleh akan tahu lebih banyak tentang asas nombor. Okey, seterusnya. Okey. Sekejap cikgu. Okey, seterusnya kan, awak tengok sini. Tengok dulu asas 2 adalah terdiri daripada nombor 1 dan nombor 0. Okey, sekarang ni A tu asas asas dia base number tu yang bawah tu. Asas dia asas 2, jadi A tu akan jadi 2. 2 kuasa 0 dia akan jadi 1. 2 kuasa 1 akan jadi 2. 2 kuasa 2, 4. 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 4, 16. 2 kuasa 5, 32. 2 kuasa 6, 64. 2 kuasa 7, 128. Okey.
So macam itulah yang diberikan nama asas. Kita akan kuasakan asas dia. Kalau asas 3 pula, dia akan jadi A tu jadi 3 lah. 3 kuasa kosong. Sebarang nombor dikuasakan kosong akan dapat 1. Dan so A kuasa kosong, 3 kuasa kosong, 1. 3 kuasa 2, 3 kuasa 1, 3. 3 kuasa 2, 9. 3 kuasa 3, 27. 3 kuasa 4, 81. Jadi yang ini nombor ni nanti kita akan gunakan untuk sebarang asas, penukaran asas. Boleh Jadi kalau asas 2 maknanya asas dia 2, 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1. Kalau 3, 3 kuasa kosong, 3 kuasa 1. Kalau 4 pun sama, 5, 6, 7 pun sama. Cara dia cara yang sama. Okey, kita tengok sini. Nyatakan nilai tempat bagi setiap rumah, setiap digit dalam nombor di bawah. Nilai tempat. 6, 2, 3, 1, asas 8. Nilai tempat makna dia apa? Nombor ni adalah nombor asal 8. Kalau asal 8, asas tu ditulis kat bawah. Ni 8 ni ditulis kat bawah. Asal 8 ditulis 8 kat bawah. Okey, nilai tempat awak tengok. 1, 3, 2, 6. Jadi awak susun 1, 3, 2, 6. Dan awak tahu asal 8 mesti N dia tu A dia 8 lah. 8 kuasa kosong. 8 kuasa 1. 8 kuasa 2. 8 kuasa 3. Okey, jadi nilai tempat ni awak susun saja dia macam ni. Okey, faham tak? Faham tak? Faham. Okey, kita tengok. Oh, line dia slow. Okey, tak apa. Okey, kita tengok 111101 asas 2. Sekarang asas dia adalah asas 2. Jadi kalau nilai tempat, kita kena susun asas 2. Okey, asas 2 kita susun balik nombor ni. 111101. Susun balik. Kemudian nilai tempat kita akan masukkan kuasa. Nilai tempat masukkan kuasa. Kita susun dari ujung Dari ujung sekali kita ambil 2 kuasa kosong. And then 2 kuasa 1. 2 kuasa 2. 2 kuasa 3. 2 kuasa 4. 2 kuasa 5. Okey, itu saja. Nilai tempat awak masukkan saja tempat dia ni. Boleh faham? Senang kan? Okey. Seterusnya. Kalau dia kata bagaimanakah anda menentukan nilai digit bagi suatu nombor dalam pelbagai asas. Okey, nilai digit pula kita tengok. Dia akan gariskan digit 5. Okey, kat sini kan. Nyatakan nilai digit yang bergaris bagi setiap berikut. Dia gariskan digit 5. Digit 5. Macam tadi kita susun 5037. Oh, ini nombor lain Okey, ni jangan tengok dulu Tengok sini. 5037 kita susun. Kemudian asas dia adalah asas 9. Betul? So 9 kuasa 0, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, 9 kuasa 3. Kita susun. Kemudian kita tengok yang digariskan 5. So nilai digit awak kena tengok 5 tu terletak pada nilai tempat apa? 9 kuasa 3. Jadi 5 darab 9 kuasa 3. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan 3, 6, 4, 5. Okey? Faham ya? Kalau nilai tempat macam tadi, awak buat dalam kotak saja. Buat kotak saja macam ni saja. Nilai digit kena keluarkan dia. Okey? Contoh seterusnya. Yang ni. 3501 asas 6. Awak tengok asas dia asas 6. Jadi pertama sekali awak keluarkan nombor 3501 and then nilai tempat sebab dia asas 6 kita susun 6 kuasa 0, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2, 6 kuasa 3. Bila dia nak nilai digit yang bergaris yang digariskan 5. So 5 terletak pada nilai tempat 6 kuasa 2. Jadi awak tulis macam tadi. Keluarkan dia 5 darab 6 kuasa 2. Jadi yang ni awak tekan kalkulator lah. 5 ni sebab nilai dia dia nak nilai digit kan. So awak darabkan 5 darab 6 kuasa 2. Dapat 180. Okey, seterusnya. Nilai nombor dalam pelbagai asas boleh ditentukan dengan menghitung hasil tambah nilai nombor tersebut. Okey, kita tentukan dengan hasil tambah. Contoh kat sini 11001. Dia nak nilai nombor. Kalau nilai nombor, kita kena keluarkan semua. 11001. Kita tahu dia asas 2 kan? So asas dia 2. 2 kuasa 0. 2 kuasa 1. 2 kuasa 2. 2 kuasa 3. 2 kuasa 4. Kemudian kita keluarkan dia. 1 darab 2 kuasa 4. Bracket tambah 1 darab 2 kuasa 3. Tambah 0 darab 2 kuasa 2. Tambah 1 darab 2 kuasa 0.
Jadi yang ni awak nilaikan lah. 2 kuasa 4 ni 16. 16 tambah 2 kuasa 3, 8. Tambah, ini kosong. Kosong ni kita letak kosong lah. Tambah 1. So kita akan dapat 25 asas 10. Faham tak? Yang ini kita nilaikan nombor. Ini maknanya daripada asas 2, kita nak tahu dia asas 10 dia berapa. So kita kena nilaikan dia macam ni. Keluarkan dia satu-satu. Okey, jelas tak? Boleh tak? Okey. Boleh. Okey. So ini adalah proses pengumpulan. Kita panggil dia proses pengumpulan. Okey. Seterusnya, kalau menentukan nilai bagi nombor asas 3. Sekarang ni asas dia asas 3 pula. Tadi asas dia asas 2. Tukar kepada asas 10. Sekarang kalau asas 3, so kita kat sini nilai tempat kita mula dengan 3 kuasa 0, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3, 3 kuasa 4. Okey, bergantung kepada soalan yang diberi. Yang diberi nombor dia 1, 2, 0, 2, 1. Jadi dekat sini kita kumpulkan 1 darab 3 kuasa 4 tambah 2 darab 3 kuasa 3 tambah 0. Ini dekat sini 0 darab 3 kuasa 2. And then 3 darab 1, 2 darab 3 kuasa 1 dan 1 darab 3 kuasa 0. So yang ini awak keluarkan satu-satu nilai dia, awak tambahkan dapat 142 asas 10. Boleh faham tak? Jelas tak? Jelas Jelas. Okey, kita sekejap lagi kita tengok buku teks Okey, tentukan, contoh soalan ini. Contoh soalan ini, tak apa, saya tengok buku teks dulu. Buku teks. Okey, buku teks, muka surat berapa ni? 35. Okey, cikgu dah terangkan. Nyatakan nilai tempat tadi. Okey, nyatakan nilai tempat bagi setiap digit. Ini tadilah nilai tempat dia lah. Nilai tempat. Kalau nilai tempat memadai, kita buat ni saja dalam jadual saja sekejap. Okay. Kalau nilai tempat, ini contoh. Nilai tempat memadai, kita buat jadual saja. Sebab dekat sini asas dia asas 8. Kalau asas 8, nilai tempat dia mesti 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Nilai tempat buat jadual sahaja. Buat jadual sahaja. Okay. So yang seterusnya, kalau dia nak cari apa? Nilai digit, nampak? Nilai digit. Dia ada beza Yang atas tadi tu nilai tempat. Nilai tempat. Yang kedua nilai digit. Nilai digit kita kena masukkan nombor-nombor tu and then tengok apakah yang digariskan. Yang digariskan 1. Tengok 1 ni terletak pada 2 kuasa 1. Darab 2. Faham? Okey, yang ini cikgu tak payah cerita. Kaedah blok ni tak payah ceritalah. Kita cerita yang ringkas saja. Okey, kat sini 2012 asas 3. Okey, so nilai tempat dia yang digariskan, nilai yang digariskan 2 kuasa 2 kan. Jadi 2 darab 3 kuasa 3 dapat 54. Okey, faham ya? Ini untuk nilai digit. Okey, ini pun sama nilai digit. Bawah ni pun nilai digit. Okey, penyelesaian. Yang kat sini pula dia minta apa? Menyatakan nilai nombor. Dia ada beza tu. 3. Yang pertama, kedua, ketiga. Kalau nilai nombor awak kena keluarkan satu-satu. Keluarkan satu-satu. Okey, boleh faham ya? Okey. Menyatakan nilai nombor. Okey. So, latihan awak boleh? Sebab cikgu dah ajar yang tu, awak kena terus buatlah tak apa. Yang kat depan yang atas tu tak payah buat. Nombor 4, nombor 5, nombor 6. 4, 5, 6. Boleh tak? Muka surat berapa ni? 40. Muka surat 40, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Latihan 2.1a. Boleh tak? Okey, nombor 7. Nombor 7 ni cikgu tunjukkan sikit. Okey, tentukan nilai P dan nilai Q. Okey, tengok sini. Nombor 7. Tentukan nilai P dan nilai Q. Dia kata 1 darab 2 kuasa P tambah 1 darab 2 kuasa Q tambah 1 darab 2 kuasa 0. Sama dengan 1, 1, 0, 1. Siapa ada idea macam mana nak buat soalan A ni? Nombor 7 ni. Okey, kita buat macam biasa. Awak susun, pertama sekali susun. 1, 0,
1, 1 kan. Ini kan kita susun nombor ni. And then kita susun dia dalam bentuk cikgu tukar dulu. Dalam bentuk kuasa pula. Okey, kat sini. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Faham? And then sekarang ni yang ada satu-satu ni, yang ada satu-satu saja. Apa dia? Apa nombor yang ada satu-satu? Maknanya dia yang bukan kosong lah. Yang bukan kosong, apa dia? 2 kuasa berapa? Sebab kat sini tanya 1, ni tanya 1, 1, 1. Yang ni kosong kan? So ini adalah 2 kuasa berapa? 3. 2 kuasa 3. Maknanya yang ni 1 darab 2 kuasa 3. Okay, yang kat sini pula 1 darab 2 kuasa 2. Kosong tak masuk Yang ni pula 1 darab 2 kuasa kosong. So dia tanya P tu berapa? Kasi awak nampak lah. 2 kuasa P sama dengan apa? 2 kuasa 3. Potong lah. Jadi P sama dengan 3. Faham? Okey. Dan satu lagi dia tanya apakah Q? Ni beza sikit. Okey. 1 darab 2 kuasa kosong sama dengan 1 darab Q. Sorry, bukan 2 kuasa kosong. 2 kuasa apa? 2 kuasa 2. 2 kuasa 2, bukan 2 kuasa kosong. Ni pemadam ni. Okey. 2 kuasa 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 kan? Boleh jangan. Okey, 2 kuasa 2. Jadi sekarang Q adalah 2 kuasa 2. Ni jawapan dia. P adalah 3. Tadi P 3, Q adalah 2 kuasa 2. Faham tak? Kalau soalan macam ni tahu nak buat macam mana? Boleh tak? Nombor 7 boleh buat saya tinggalkan kat awak buat. Nombor 1 cikgu dah buat. Nombor 1A cikgu dah buat. Nombor 7A cikgu dah buat. Awak buat B dan C. Boleh? B dan C pun cara yang sama. Awak susun balik and then tengok samakan. Pertama nombor 7 ni awak susun dulu. Lepas tu yang kedua awak padankan. Step dia Yang pertama susunkan, padankan. So nombor 7 buat Nombor 7 A, B, C. A tu cikgu dah bagi tahu dah. Boleh? Boleh? Senang saja. Tak susah kan? Senang saja. Okey. Seterusnya kita tengok nombor 11. Cikgu tunjukkan satu contoh. Nombor 11. Nombor 11 ni. Hitungkan beza nilai 5 antara 15768 dengan 125 asas 7. Ni, beza nilai digit 5. So yang ini beza nilai digit. Awak kena tengok balik nilai digit tadi macam mana. Nilai digit ni untuk 5. Untuk 5. Susun balik asal 8, 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Susun balik ni. 1, 5, 7, 6. Dan yang ini asas 7. 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2. Sebab ada 3 nombor saja. 1, 2, 5. So beza dia, awak ambil nilai digit ni. 8 kuasa 2 darab 5. Kemudian awak tolak dengan 7 kuasa 0 darab 5. Ni nilai digit ni awak kena keluarkan dulu. Faham tak? 8 kuasa 2 darab 5. And then awak tolak dengan 7 kuasa 0 darab 5. Dapatlah jawapan. So nombor 11 pun buat Nombor 7 tadi buat, nombor 7 buat and then nombor 11 pun buat. Boleh tak? Okey. Okey boleh Boleh. Okay, suruh buat kerja ni. Okey, seterusnya. Sekarang pukul 8.54 dah pukul 9. Okey, cikgu boleh sambung tajuk seterusnya. Lebih ni lah. Okey. Pembahagian asal 8. Okey, seterusnya. Yang tadi awak remark yang itu memang kena buat. Seterusnya, bagaimanakah anda menukar nombor asas, satu asas kepada asas lain dengan pelbagai kaedah. Okey, sekarang awak tengok. Nombor asas 10 tukar kepada asas 5. Okey, cikgu rasa cikgu kena asas 10, asas 5
asas 10 tukar kepada asas 5. Kalau asas 10 nak tukar kepada asas 5, kita kena cerakinkan apa pun asas kan macam ni kan. Okey. 5, 6, 3. Kita kena buat bahagi panjang. Senang, cikgu tunjuk cara ni. Sebab dia nak tukar kepada asas 5. So awak kena bahagi dengan 5. Okey, sekejap cikgu keluarkan kalkulator cikgu sekejap. Ni tadi. Okey. Bila awak keluarkan asas ni kan? Okey, tengok sini. Tengok betul-betul bagaimana cikgu tekan kalkulator. 500 563 awak tekan A per B per C tau. Bagi dengan 5. Awak akan dapat 112 3 per 5. Maknanya dekat sini awak akan dapat 112. Di sini awak tulis 112 112. Baki dia berapa tadi? Baki dia berapa tadi? 3 kan? 3 kan? So awak tulis sini, kat sini awak tulis 3. Okey, faham tak? Awak akan dapat 112 3 per 5. So 3 ni adalah baki. Baki awak tulis kat sini. 5 ni sebab kita bahagi dengan 5. And then awak bahagi lagi dengan 5. Bahagi lagi dengan 5. Sekejap saya pada buku. 112 awak A per B per C buat dalam pecahan. Bagi 5. Awak akan dapat 22 2 per 5 kan? So 22 awak tulis kat mana? 22 tu awak tulis di sini. Dapat 22 2 per 5 kan? 22 awak tulis di sini dan 2 ni baki dia ni awak tulis kat sini sebagai baki dia. Faham? Faham tak? Senyap je ni. And then awak bagi lagi 5. Okey. Awak bagi 5. 22 tadi, baki tadi awak bagi 5. 22 A per B per C 5. Awak akan dapat 4 2 per 5 kan? So dekat sini 4 2 per 5. So 2 ni sini 4. Ini 2. 5 kat sini. Okay? Faham tak? Okay, kemudian kita bagi lagi. Kita bagi 5. 4 bagi 5 boleh tak? Tak boleh kan? 4 bagi 5 awak akan dapat 4 bagi 5 sorry. Saya padam. Okay, 4 awak bagi 5. Last kali dia akan dapat kosong. 4 bagi 5 dapat kosong. Bila kosong awak tulis kat sini kosong lah. Okay. Tulis kat sini kosong. Kosong baki dia 4 lah. Kosong baki dia 4. So ini sepatutnya dah habis lah. Dah tak ada lagi dah kat bawah ni, tak boleh bagi lagi dah. Sebab nombor tu dah jadi nombor yang kurang daripada 5. Jadi baki dia mesti kosong lah. Okay, baki dia mesti kosong. So nak tukarkan dia awak kena baca daripada bawah ke atas. Nak tukarkan dia awak kena baca daripada bawah ke atas. Bawah ke atas. So 5 6 3 asas 5 ni dia akan jadi 4 2 2 3 asas 10. Okay? Faham tak? Faham tak? Faham. Nampak ni jawapan dia. 4 2 2 3 asas 10. Saya guna ini yang sebenar yang dia nak ceritakan dalam nilai tempat ni. Sebenarnya kita bahagi lah macam ni. Tapi kalau awak buat bahagi macam ni kan, sebab kita dah boleh guna kalkulator, just kita guna kalkulator lah. Kita kena jadi lebih bijak lah. Boleh tak? Awak nak guna kaedah pembahagian dalam buku ni ke awak nak guna kalkulator macam cikgu ajar? Mana lebih mudah? Guna kalkulator kan lebih mudah. Okey, kalau awak nak salin ni boleh salin. Atau nak ambil gambar boleh ambil gambar ni. Sebab ini semua nanti awak kena tahu dah. Okey, kena tahu. Okey dah. Ambil gambar lah, crop awak boleh screenshot kan. Okey, seterusnya tukarkan 5 6 3 kepada asas 8. Asas 8. Daripada asas 10 tukar kepada asas 8, kita guna cara yang sama juga macam tadi. Okey, asas ini ini tadi dia guna kaedah pertama guna yang ini, kaedah kedua guna kalkulator dan kaedah ketiga tadi kita guna kaedah kalkulator jugalah. Senang. Guna kalkulator lah. Okey, cuba buat sama-sama dengan cikgu. Kalkulator ada tak? Mesti ada kalkulator lah, kita belajar matematik sekarang kan.
So 5, 6, 3, asas 8, asas 10 nak tukar kepada asas 8. Kita bahagi dengan 8. Okey, sama-sama. Kita bahagi. Macam mana? Berapa dapat? 5, 6, 3 per B per C, pecahankan dia. Okey, kita akan dapat 73 per 8. 70 tulis kat mana? 70 tulis kat sini. Bagi dia 3. Ini nak bagi lagi 8. Bagi lagi 8. 70 berapa dapat? Ada yang buat tak ni? 70. Pecahankan dia, awak akan dapat 8, 3 per 4. Okey, dekat sini kena perhatikan. Okey, kita akan dapat 8, 3 per 4. Sepatutnya kita dapat mesti per 8 kan? Pecahan ni mesti per 8, betul tak? Kalau kita dapat 4, maknanya kita kena darab dengan 2. Faham tak? Sepatutnya bawah ni mesti 8 sebab kita tukar 8. Sebab kalkulator dia akan bagi sebutan terendah. So kita jangan jadikan dia sebutan terendah. Kita darabkan dengan 2, atas pun kita darab dengan 2. Sebab 4 darab 2, 8 kan? So 3 darab 2 akan jadi 6. Faham tak? Faham tak? Faham. Okey. So awak akan dapat 8, 6 per 8. Jadi dekat sini 6. Betul? 8, 6 per 8 kan? So awak akan dapat kat sini 8 lah. Baki dia berapa? Baki dia 6. Faham tak tu? Faham tak tu? Faham. Betul? Kalau buat lagi faham lah Okay, cikgu padam jap. So sini 8, 6 per 8. Makna dia kita kena buat yang mana? Ingat pula ni yang okey, kita buat yang ni 8, 6 per 8, ini baki dia. Ni jawapan dia. Sebab 8 darab 8, 64 kan? Baki dia lagi 6. So bagi lagi 8. Bagi 8, 8 bagi 8 berapa? Tak payah tekan kalkulator lah. 8 darab 1, 8. So ada baki tak? Kosong. Okay kan? 1 ni kurang daripada 8, kita bagi dengan 8, kita akan dapat kosong and then 1. Last sekali jawapan dia mesti kosong kat bawah ni. Dan kita baca dari bawah ke atas, dia akan dapat 1063 asas 10. Asas 10 kalau nak tulis pun boleh, kalau tak tulis pun orang tahu itu adalah asas 10. Boleh tak? So kalau awak guna ni, kalau guna kalkulator pun sama cara dia macam ni. Ni sama So cikgu terus guna kalkulator lah. Sama tak? Ada yang tak faham ke? Boleh jelas Nak cuba lagi satu contoh? 2, 3, 6. Okey, yang ini pula. Tengok contoh 6. Muka surat 42 buku awak tu. 200. Okey, cikgu buka color lah. Warna merah. Okey, 253. 253 asas 6 dia suruh tukar kepada asas 9. Asas 9. Okey, asas 6 ke asas 9 tak ada shortcut. Macam mana pun kita kena tukar asas 10 dulu. Okey, tukar ke asas 10, 256, 253, asas 6. Tukar kepada asas 10. Macam mana? Asas 6, tukar kepada asas 10, kita kena buat nilai tempat digit. Nilai tempat, okey macam ni. Okey, nilai tempat. Okey, sini asas 6 kan? So kat sini 6 kuasa 0, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2. So akan dapat 6 kuasa 2 darab 2 tambah 6 kuasa 1 darab 5 tambah 6 kuasa 0 darab 3. So tekan kalkulator ni semua, dapat berapa? Dapat berapa? Ini daripada asas 6 ke asas 10. Kita akan dapat 105 asas 10. Betul tak? Cuba tekan kalkulator ni. 6 kuasa 2 darab 3 tambah 6 kuasa 1 6 kuasa 1 darab 5 tambah 6 kuasa 0 darab 3. Dapat berapa? 105. Daripada asas 10, daripada asas 10 tukar kepada asas 9, kita buat darab panjang. Asas 10 tukar asas 9, kita buat darab panjang macam tadi. So, okey, cikgu guna warna lain nak bagi awak nampak. Okey, asas 10, 105. Nak tukar kepada asas 9,
kita bagi 9 lah. Yang ni kita guna kalkulator. Guna kalkulator macam tadi. 105. A per B per C 9. Okay. Dapat, ini pun sama. Kalau bawah dia bukan 9, nampak ni? Kalau bawah dia bukan 9, macam tadi kan? Sebab kita bahagi 9, maknanya bawah dia mesti 9. Tapi bawah dia bukan 9. 11, 2/3. So nak bagi dia sama dengan 9, kena buat apa? Kelas, tidur ke? Nak bagi sama dengan 9, kena buat apa ni? Darab 3. Atas pun darab 3. So 2 darab 3, 6/9. So awak akan dapat 11 kat sini. 11 kat sini. Tak nampak sangat kuning. Sekejap, cikgu tukar biru balik. Okay, awak dapat 11 kat sini. Baki dia berapa? 6. Okay, faham tak? Dari sini ke sini faham tak? Kalau bawah dia ni awak tak dapat 9, kena jadikan dia 9. Macam tadi bawah tak sama dengan 8, jadikan dia 8. Nak dapat 9 darab 3. Okay, sebab dalam kalkulator dia dah bagi sebutan terendah. Okay? Jelas tak? Seterusnya kita bagi lagi 9. 11 bagi 9. Tekanlah kalkulator. 11 bagi 9. 11 A per B per C 9. Awak akan dapat 1/2/9. So 1 nak tulis kat mana? 1 tulis kat sini. 2/9 baki dia 2. Ya? Bagi lagi 9. Awak bagi lagi 9 sampai awak dapat kosong 1 bagi 9 tak boleh, kosong. So ada baki dia 1 kat sini. 1 ni akan turun ke bawah. 1. Jadi jawapan awak 1, 2, 6 asas 9. Nampak? Sama tak? Sama tak? Yang ini kita gunakan bantuan kalkulator. Nak tekan kalkulator pun ada cara nak tekan. Kena pandai guna trik untuk tekan kalkulator. Boleh tak? Jelas tak? Jelas. Okey, kalau faham bagus. Seterusnya, tengok sini. Nombor 7. Asas 5 tukar kepada asas 2. Asas 5 tukar kepada asas 2. Boleh tukar terus ke? Boleh tukar terus tak? Tak boleh. Dia mesti tukar kepada asas 10 dulu. Jadi asas 5 tukar kepada asas 10. Baru boleh tukar asas 2. Asas 5 ke asas 10 ni kita guna nilai tempat. Kita cerakinkan macam ni. Guna nilai tempat. Asas 10 kepada asas 2 kita guna bahagi panjang. Senang kan? Okey, asas 5 ke asas 10. Okey, soalan dia 334 asas 5 tukar kepada asas 10. Guna apa tadi? Kita guna ni. Cerakinkanlah. 5 kat sini 5 kuasa, tak muat 5 kuasa kosong, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. So kita cerakinkan 5 kuasa 2 darab dengan 3. Ditambah dengan 5 kuasa 1 darab dengan 3. Faham tak? Tambah 5 kuasa kosong darab dengan 4. Boleh faham tak? Okey, tekan kalkulator berapa dapat ni? 5 kuasa 2 darab 3 tambah ni semua tambah ni awak akan dapat 94 asas 10. Okey, daripada asas 10 ni barulah kita tukar kepada asas 2. Okey, tukar ke asas 2 boleh bahagi panjang. Okey, 94 awak bahagi 2. Awak bahagilah 2. Okey, kalau nak senang, kalau tak dapat lah, kalau tak ada kalkulator pun senang ni, 94 bagi 2, nombor genap. Dia akan dapat 2 darab 4, 8, 2 darab 7, 14. Baki dia kosong sebab dia nombor genap. And then bagi lagi 2. 2 darab 2, 2 darab berapa 6, 27, 2 darab 3, ada baki 1. Boleh faham tak? And then bagi lagi 2. 2 darab berapa 23, 2 darab 11, 22, baki 1. Bagi lagi 2. 2 darab berapa 11, 2 darab 5, 10. Ada baki 1. And then bagi lagi 2. 2 darab berapa 5? 2 darab 2, 4. Ada baki 1. Bagi lagi 2. 2 darab 1, baki dia kosong. Sampai kita jumpa kosong kat bawah ni, baru kita berhenti. Ada kosong kat bawah ni baru berhenti. So kita baca dari bawah ke atas. Baca. Kita akan dapat 1, 0, 1, 1, 1, 1 asas 2. Jelas tak? Jelas ke tak jelas?
Jelas. Betul Boleh Okey. So saya nak awak cuba cuba buat bagaimana nak menukarkan daripada asas 5 ke asas 2, asas 2 ke asas 5, asas 8 ke asas 10 dan seterusnya. Kena ingat cara. Okey, kalau nak tukar kepada asas 2 daripada asas 10 ke asas 2 kena bahagi panjang. Kena fahamkan semua cara-cara itu. Okey. Okey, tukarkan nombor. Okey, ini semua kemudian nanti kita akan buatlah. Okey, seterusnya. Okey, tambahan latihan boleh? Boleh cikgu tambah latihan tak? Boleh. Okey, bagus. Latihan kendiri 2.1B, nombor 1. Okey, nombor 2. Nombor 3. Okey. Tukarkan kepada asas 2. Okey, nombor 4 dengan nombor 5 ni. Okey, nombor 4 dengan nombor 5 kita akan buat kemudian. Awak nak tahu sekarang ke awak nak tahu akan datang nombor 4 dengan nombor 5? Okey, ada special. Nombor 4 dengan nombor 5 tu asas 2 ke asas 8 ni kita ada special. Asas 2 ke asas 8. Tengok sini. Asas 2 asas 8 awak tak payah buat bagi panjang macam ni, tak payah tukar. Asas 2 ke asas 8 awak tak payah tukar kepada asas 10. Senang saja. Okey, awak tengok sini. Asas 2 ke asas 8. Tengok 110. 110. Cikgu kena bahagikan kepada 2 bahagian, 3 digit setiap satu. Nampak ni? Kalau nak tengok, okey, macam mana cara dia? Tengok sini. Kemudian asas 2 kan? Awak tahu 2. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Ini pun sama. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Faham tak? Kita masuk ke asas 2 saja. So ini yang ni berapa ni? 2 kuasa 2, 2 kuasa 1, 2 kuasa 0. Berapa ni? Ini 1, ni kan? Okey, ini adalah apa? 2 kuasa 1 berapa? 2 kuasa 1? 67. Okey, so ini adalah 1, 2 kuasa 2, 4. Betul? Ini pun sama. 1, 2, 4. Jadi kat sini dapat apa? 4 tambah 2 tambah 1. 7 kan? 7. Kat sini berapa? 4 tambah 2? 6. Betul? So akan dapat 67. Betul? Terus dapatlah. Asas 2 ke asas 8 kita dapat 67 macam tu. Okey, tengok example nombor tu. 110. Okay, kita akan bahagi 3 tu dari belakang 101. Okey, 1, 2, 3. Yang belakang ni kita ambil. Kira dari belakang. Okey. Kira dari belakang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ni So 1, 2, 4. 1, 2, 4 kat sini 1. 1, 2, 4. 4 tambah 1? 155. Okey. Sini berapa? 4 tambah 1. 5. So akan dapat 155 asas 8. Faham Asas 8 ke asas 2 kita ada cara yang mudah. Special Boleh? Boleh tak? Okey, bagus. Kalau asas 8 ke asas 2 pun sama. Tengok sini. Contoh. 5, 1, 7. Kepada asas 2. Bahagikan macam tadi. Okey. So 7 ni adalah apa? Kita ada 1, 2, 4 Ini adalah 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. 7 ni dapat dari mana? Kalau 7 maknanya dia 4 tambah 2 tambah 1, betul? So 1, 1, 1. Faham? Faham tak? Faham. Okey, kalau 1 ni macam mana 1? 1 ni sini 1 dia. 001. 0, 0, 1. 0, 0, 1 kat sini. Kena tulis 3 digit tau. Kena tulis 3 digit. Jangan letak 1 saja. Nanti nilai dia dah lain. Okey, kalau 5 macam mana 5? 101. 101. Okey, jadi kita dapatlah ini sebagai asas 2. Senang ke susah? Senang. Senang kan? Asas 2 ke asas 8, asas 8 ke asas 2 sama.
Okay, satu lagi last example. 7, 2, 5. Ini pun sama. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Okay, 5 berapa 5? 1, 0, 1. 2 berapa 2? 0, 1, 0. Betul tak? 7 berapa 7? 1, 1, 1. Terus dapat. Senang ke susah? Okey, pertama, singkan setiap nombor, tukarkan setiap nombor, kemudian gabungkan semua nilai. Okey, mudah kan? Ada soalan nak tanya? Tak ada kan? So, asas 2 ke asas 8, asas 8 ke asas 2, kita guna cara tu. Okey. So, boleh buatlah. Nombor soalan, mana tadi? Latihan berapa tadi? Muka surat berapa? Muka surat berapa tadi? 45. 45. Okey. Boleh buatlah nombor 4 dengan nombor 5. Okey. Boleh Nombor 4, okey nombor 5. Sambunglah. So sebab kerja ni untuk seminggu kan. Okey, nombor 4 dengan nombor 5. Okey, so latihan kendiri 2.1A dengan 2.1B. Itu saja. Ada soalan nak tanya sebelum cikgu tamatkan kelas kita? Ada soalan nak tanya? Tak. Okey. Tak ada Next class cikgu akan ajar bagaimana guna kalkulator. Awak kena pandai cerakinkan dulu sebab ini soalan ni awak dalam SPM pun dia akan tanya cerakinkan dulu kan. So awak kena pandai cerakinkan dulu soalan latihan yang cikgu bagi tu. Latihan 2.1A dengan B tu kena buat yang tu dulu baru cikgu ajar bagaimana guna kalkulator cara mudah. Okey? Boleh So next class kena ada kalkulator lah 570. Okey? And then tambah tolak guna kalkulator. Nanti kita akan buat kelas seterusnya lah. Okey, ada soalan tak nak tanya setakat ni? Jelas tak asas nombor? Jelas. Betul boleh faham ya? Okey, kalau boleh faham bagus. Ada soalan nak tanya tak? Ramai tak masuk ni, ada 12 orang lah. Okey, kalau tak ada soalan nak tanya, so itu cikgu tinggalkan kerja. Cikgu harap awak boleh buat lah. Boleh buat lah Kalau apa-apa soalan boleh PM cikgu. Kalau cikgu boleh jawab, cikgu jawab. Kita pun bukan nak mula kelas lagi kan, kita akan mula bulan 4 nanti. So banyak lagi tajuk 1, tajuk 2 ni kalau boleh kita buat dalam Google Meet lah. So kalau ada soalan boleh tanya. Boleh PM cikgu. Okay. Tak ada soalan? Tak. Okay ke semua? Berapa orang lagi belum hantar buku? Nanti cikgu akan senaraikan nama. Ada tak yang tak hantar lagi? Boleh tinggal dekat security je, tak apa. Tinggal dekat security je. Cikgu dah sediakan bakul cikgu kat situ. Tinggal kat security. Sebab cikgu akan bagi pandu lalu besok, Rabu, Khamis. Ada pandu lalu lagi. Kalau cikgu sempat tanda, awak boleh ambil terus buku awak tu. Tapi kena hantar buku yang satu lagi. Okey ya? Okey, kalau tak ada soalan, cikgu habiskan kelas kat sini. Apa-apa hal awak boleh PM cikgu Okey kelas. Okay, thank you class. Okay, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Attendance. Macam mana masalah?